Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada yang join live project pada malam ini. Anda bersama saya Project dari Raja Bekam. Malam ni kita bahaskan satu topik yang menarik, iaitu titik rahsia 100 penyakit, di mana lokasi dan cara untuk mendapatkannya. Okey, sebelum tu izinkan saya setting sekejap ambil masa sikit untuk saya setting dia punya kamera ni. Sengit-sengit lah pula. Okey. Okey. So, okey ke? Nampak macam gelap sikit lah. So, minta maaf lah kalau tak berapa nampak macam mana malam malam. Okey, pencahayaan pun kurang. So, harap inilah, harap boleh terimalah seadanya. Okey. So, nanti next time kita akan perbaiki sikit dia punya ni. Dia punya lighting. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada yang join live kita pada malam ini. Okey, anda bersama saya Project dari Raja Bekam. Malam ni ada satu topik yang menarik, iaitu berkenaan dengan titik 100 penyakit, ataupun ada dua titik lah nanti kita bincang. Okey, so selamat datang kepada yang dah join live, yang dah masuk. Okey, so terima kasih. So sebelum kita mula nanti, saya terangkan sedikit lah diri saya ni. Saya salah seorang tim daripada Raja Bekam. Okey, malam ni saya ingin berkongsi kepada anda semua satu topik yang menarik, okey, yang kita patut bincangkan sesama kita lah. Selaku perawat, kita patut bincangkan perkara ni. Okey. Okey, topik kita pada malam ni adalah titik 100 penyakit. Betul ke ada titik 100 penyakit ni? Korang tahu tak kat mana titik tu? Macam mana nak dapatkan titik tu? Kat mana lokasi titik tu? Tahu tak kat mana? Titik rahsia ni yang sangat terkenal dalam dunia bekam ni, dunia tabib-tabib bekam ni, para tabib bekam ni, para perawat bekam ni, dia ada dua titik yang sangat popular. Kalau siapa yang dah lama, yang berkecimpung dalam dunia bekam ni, dia mesti tahu kat mana titik tu.
kat mana titik 100 penyakit itu. Dia ada 2 titik yang sangat popular. Bukan saja popular, tetapi titik itu sangat penting. Bukan saja sangat penting, tapi titik itu adalah titik sunnah Nabi SAW. Dan dalam masa yang sama juga dia adalah titik yang penting. Kebetulan poin itu juga adalah poin yang penting dalam dunia perubatan akupuntur. Nampak tak? So hikmah dia bukan kita sekadar main teka-teka, tak. Ni titik yang dah sangat popular. Dan titik ni dah dikaji oleh banyak para alim ulama Islam, sejak daripada zaman Abbasiyah, sehinggalah sekarang Ibnu Qayyim Al-Jauzi, yang mengarang kitab tib yang popular, banyak membahaskan titik bekam yang penting ini. So kenapa dikatakan penting? Sebelum saya pergi lebih jauh, izinkan saya untuk bacakan beberapa hadis lah. Ini untuk bukan apa, untuk kita remind balik kenapa ada titik-titik yang penting, kenapa bekam ini sangat penting, sehingga ulama mengkaji daripada banyak-banyak poin yang Nabi buat, yang para sahabat buat. Dalam banyak-banyak poin tu, katalah ada berpuluh-puluh poin, dapat disimpulkan akhirnya ada 2 poin yang sangat penting, yang sangat utama, yang sangat popular pada dunia pembekaman, dunia hijamah ni. So, sebelum kita pergi lebih lanjut lah, kita sama-sama ulang kaji lah. Mengingatkan diri kita, diri tuan-tuan semua. Tentang hadis Nabi ni, saya baca dalam bahasa Melayu tu lah. Baca mafhumnya dalam bahasa Melayu. Saya ambil dalam kitab Sembuh dengan Satu Titik, karangan Dr. Wada A. Omar. Ni popular lah. Dia banyak mengarang buku-buku tentang bekam. So, saya ambil beberapa petikan hadis dalam dalam buku beliau. Yang pertama daripada Sa'ad bin Jubair, daripada Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, kesembuhan itu ada dalam 3 hal, iaitu minum madu, sayatan alat bekam, dan K. Namun aku melarang umatku melakukan K. Saya ulang sekali lagi. Nabi SAW bersabda, kesembuhan itu ada dalam 3 hal, iaitu minum madu, yang kedua sayatan alat bekam, sayatan dengan alat bekam yang kedua, dan yang ketiga perubatan menggunakan K. K ini perubatan dengan besi panas. Namun aku melarang umatku melakukan K. So ini tentang hadis kelebihan berbekam, iaitu Nabi dah pick point kesembuhan. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Allah telah meletakkan kesembuhan itu pada bekam. Memanglah hakikat dia Allah yang menyembuhkan. Tapi secara adatnya Allah dah bagi tahu dengan bekam ni ada kesembuhan dekat situ. So nampak bekam ni ada satu perubatan yang sangat popular lah. Maafkan saya kejap ya. Agak bising kejap Saya matikan dulu. Saya sambung lagi. Satu lagi hadis yang sangat popular. Daripada Anas bin Malik, berkata Rasulullah SAW bersabda, ma marartu lailatal usriyat bi malaika illa qal ya Muhammadun mur ummatka bil hijamah. Itu dia bahasa Arab dia, bahasa Melayu dia. Bahasa Melayunya bermaksud, aku tidak berjalan di hadapan sekelompok malaikat pada malam ketika aku diisrakan
kecuali mereka berkata, wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Okay, sekali lagi Rasulullah bersabda, aku tidak berjalan di hadapan sekelompok malaikat pada malam ketika aku diisrakan, kecuali mereka akan berkata, wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda, alaika ya Muhammadun bil hijamah, hendaklah kamu berbekam wahai Muhammad. So kat sini bukan maksudnya bekam ni sangat dianjurkan. Okey, sangat dititik beratkan sehingga Allah sendiri memerintahkan malaikat untuk memberitahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu umatnya agar berbekam. Okey. So, kita pergi kepada poin kita lah. Kat mana? Ada tak hadis tentang titik 100 penyakit tu? Okey, kita pergi satu persatu. Ni saya bacakan lah. Okey. Okey. Rasulullah SAW bersabda daripada Sahih Sunan Abi Daud, kalaulah sesuatu yang kalian pakai untuk berobat itu baik, maka bekam juga baik. Kalaulah sesuatu yang kalian pakai untuk berobat itu baik, maka bekam itu adalah yang baik. So Nabi beritahu bekam ini perubatan yang paling baik. Yang baiklah antara yang terbaik. Dan seterusnya, daripada Sahih Bukhari Muslim, khairu ma tadawaitum bihil hijamah. Khairu ma tadawaitum bihil hijamah. Sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah bekam. Sebaik-baik pengobatan, sebaik-baik perubatan yang kamu buat, yang kamu lakukan adalah bekam. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Okey. Tinggi darjat dia, sahih dia. Okey. Okey, kita pergi pada tempat-tempat dia. Okey, ini yang kita dah masuk kepada poin. So kalian korang semua dah dengar beberapa hadis tentang kelebihan dan manfaat bekam. Okey, kita pergi kepada hadis berkenaan dengan tempat-tempat yang baik untuk dibekam. Okey. Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibekam pada bahagian al-akhda'ain dan al-kahil. Okey. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibekam pada titik al-akhda'ain dan al-kahil, yakni bahu. Al-akhda'ain leher dan al-kahil bahu. Ni hadis daripada Anas memberitahu bahawa Nabi pernah berbekam di bahagian akhda'ain dan al-kahil. Dalam Sahihain disebut bahawa Rasulullah pernah dibekam 3 kali, sekali pada kahilnya dan 2 kali pada akhda'ainnya. Okey, maksudnya ada lagi hadis yang mengatakan Rasulullah SAW berbekam 3 kali. Sekali pada al-kahil, titik al-kahil, dan kedua kalinya pada al-akhda'ain. Okey. Dalam Sahih Bukhari, Anas meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah dibekam di kepalanya kerana sakit kepala saat ihram. Okey, hadis Bukhari Muslim dalam kitab At-Tib. Okey. Dan hadis yang lain, okey, riwayat daripada Abu Hurairah bahawasanya Abu Khindih pernah berbekam Rasulullah SAW pada Yafuk. Yafuk adalah titik temu antara tulang tengkorak bahagian depan dan bahagian belakang. Okey. Itu titik Yafuk, titik sunnah Nabi. Okey, Nabi pernah berbekam pada titik
Yafuk. Yafuk ni kat mana? Dekat bahagian tulang tengkorak bahagian depan dan bahagian belakang, pertemuan antara bahagian depan, tengkorak bahagian depan dan bahagian belakang, titik yafuk. Okey, nanti kita bincang kat mana titik tersebut ya. Kan yang seterusnya. Okey. Rasulullah SAW dibekam pada kepala bahagian depan yang disebut dengan Muhit. Daripada Ibnu Umar. Okey, Rasulullah SAW, dia berkata Rasulullah SAW pernah dibekam pada bahagian kepala depan yang disebut dengan Muhit. Hadis Imam An-Nausat. Abu Naim dan dalam kitab Tibun Nabawi yang sangat terkenal, kitab ni Tibun Nabawi, menyebutkan sebuah hadis marfu yang diriwayatkan oleh Tabrani dalam Al-Kabir, bahawanya Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian berbekam di tengah Qamaduah kerana dapat menyembuhkan 72 penyakit. Alaikum bil hijamati fi khawzatil qamahduah fa innaha shifa'um minis nataini wa sab'ina da. Maksudnya hendaklah kalian berbekam pada tengah-tengah Qamaduah, pada titik Qamaduah, kerana ia dapat menyembuhkan 72 penyakit. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, hendaklah kamu berbekam pada tengah-tengah Qamaduah kerana dapat menyembuhkan 5 penyakit. Okey, itu antara hadis-hadis yang tentang titik-titik, poin-poin. Okey, poin-poin bekam. Kat mana? Okey. So kita tengok tak, adakah ada hadis lain tentang titik 100 penyakit tersebut? Okey, kalau kita tengok. Okey. Ni dalam kitab buku Sains Bekam. Karangan Dr. Aziz Safi rasanya. Okey, pun popular juga buku Sains Bekam, versi terbaru Dr. Abdul Aziz Safi. Okey, tu banyak juga dia mengaitkan beberapa hadis. Okey. Okey, pada peristiwa Nabi diracun oleh satu golongan Yahudi Khaybar. Okey, ni ada saya bawakan . So Nabi berbekam di bucu kepala baginda SAW. Okey, selepas diracun. Okey, ada setengah riwayat mengatakan Nabi dibekam pada titik Al-Kahil. Okey, kita tengok ya, ada tak kat sini? Okey, Ibnu Qayyim menyebut apabila Rasulullah SAW berbekam, baginda SAW akan berbekam di belakang, yakni titik Al-Kahil, tempat yang paling hampir dengan jantung. Ini Ibnu Qayyim yang bagi tahu, yang dia menukilkan. Okey, bahan beracun keluar bersama dengan darah, tapi tidak semua yang keluar bahkan meninggalkan kesan walaupun sedikit. Hikmahnya ialah Allah mahu memberikan kelebihan syahid kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, ni Ibnu Qayyim dia bagi tahu masa peristiwa Nabi kita SAW diracun. Okey, dia baginda dan para sahabat memakan daging beracun. Ada setengah pendapat mengatakan Nabi tak makan sebab daging tu sendiri. Dia bercakap, wahai Muhammad, aku diracun. Peha kambing itu sendiri bercakap. Tapi riwayat mengatakan masa tersebut Nabi dah start kunyah. Dah start kunyah daging tu sebelum dia telan lagi. Cuma nak tinggal telan saja. Maksudnya apa? Daging tu dah kunyah dah. So bila dapat tahu je peha kambing tu bagi tahu, wahai Rasulullah, aku diracun. Nabi terus muntahkan, terus buang. Tapi para pengkaji dia bagi tahu walaupun Nabi dah buang, tapi air liur yang bercampur dengan daging yang beracun tersebut telah berjaya masuk ke dalam tubuh Nabi. Itu yang sangat
racun tu sangat kuat. Okey, riwayat kata kalau makan hari ni, besok meninggal. Macam tu punya kuat racun tersebut. So ada beberapa sahabat yang makan, ramai juga yang makan. Kan ada seorang sahabat tu yang meninggal. Ada yang mati, meninggal. Dan perempuan Yahudi tersebut kena kisos. Itu dia punya sejarah dia lah. So, masa Nabi memakan daging tersebut, okey, Nabi dibekam, Ibnu Qayyim bagi tahu bahawa Nabi dibekam di bahagian Al-Kahil, iaitu tempat yang paling hampir dengan jantung, iaitu dan juga bahan beracun, okey, tempat yang paling hampir, tempat yang paling kuat racun berkumpul. Okey, dekat titik Al-Kahil. Kerana apa? Jantung itu, racun itu dia akan pergi ke jantung. Okey. So Ibnu Qayyim bagi tahu baginda SAW dibekam di bahagian kahil, tempat yang paling hampir dengan jantung. Bahan beracun keluar bersama dengan darah, tetapi tidak semua yang keluar bahkan meninggalkan kesan. Okey, kesan tersebutlah yang akhirnya Allah memberikan kelebihan kepada Nabi kita SAW, iaitu mati syahid. Okey. Okey, banyak riwayat yang menunjukkan juga Rasulullah SAW melakukan bekam di bahagian kepala kerana sakit kepala. Ibnu Abbas meriwayatkan Rasulullah berbekam di atas kepala, di puncak kepala pada waktu baginda dalam ihram kerana kesakitannya pada bahagian kepala. Okey, satu lagi. Okey, ini hadisnya agak menarik. Okey, berbekam untuk merawat tekanan darah tinggi. Daripada Anas bin Malik memberitakan Rasulullah SAW bersabda, sekiranya darah kamu meluap, yakni tekanan darah yang tinggi, hendaklah dia berbekam. Sesungguhnya darah apabila ia meluap boleh membunuh. Okey, Rasulullah bersabda, sekiranya darah kamu meluap, hendaklah kamu berbekam. Sesungguhnya darah apabila ia meluap-luap, ia boleh membunuh. Itu daripada hadis Anas bin Malik. Okey, membawakan perintah Nabi untuk berbekam pada orang yang darahnya tengah darah tinggilah, ataupun darahnya tengah berluap-luap, ataupun tengah naik darah dia. Okey, so ni bahagian. So, dalam banyak-banyak yang saya baca, memang tak ada pun titik hadis berkenaan dengan titik 100 penyakit. Okey. So, kat mana asal dia? Kat mana sumber dia yang mengatakan ada poin 100 penyakit kat mana? So, bila saya baca beberapa jenis, banyaklah buku. Okey, dah dekat 10 buah buku kitab. So, saya tak jumpa hadis sahih yang mengatakan titik 100 penyakit itu dekat mana. Paling yang hampir kita boleh kata adalah titik koma Doha. Yang bagi tahu, yang ada hadis bagi tahu, berbekamlah pada titik koma Doha yang boleh menyembuhkan 72 penyakit. Okey, so koma Doha ni adalah bahagian kepala lah. So, hadis koma Doha ada. Dan ada beberapa hadis Nabi yang berkaitan dengan penyakit lah. Darah tinggi, sakit kepala, okey. Dan beberapa jenis penyakit yang Nabi sebutkan. Okey, apa lagi? Darah tinggi, sakit kepala. Okey, banyaklah. Apa lagi? Saya tunjuk lagi. Melawat racun. Okey. Okey, so tak ada pun hadis yang spesifik mengenai titik 100 penyakit. Kat mana dia punya asar dia? Okey. Asar dia bila saya tengok tak ada. Cumanya saya buat kesimpulan bahawa ini adalah titik yang diberi nama oleh para tabib ataupun para alim ulama dalam kitab-kitab mereka pada zaman dululah. Okey. So, bila saya kaji balik, saya rujuk beberapa posting kita punya
tabib yang terkenal, okey, beberapa tabib, beberapa doktor ataupun beberapa contohnya daripada Ustaz Kasur Suwardi, okey, dan beberapa kitab buku Dr. Wada. Saya jumpa satu poster lah, ni korang kenal, dalam poster 9 in 1. Dalam poster bekam 9 in 1 tu dia ada bagi tahu titik 100 penyakit adalah titik umur muhit dan al-kahil. So sebenarnya poin 100 penyakit itu bukan daripada hadis Nabi, tapi daripada ulama para tabib yang meletakkan, yang menamakan titik umur muhit adalah titik 100 penyakit. Dan yang kedua, titik al-kahil juga adalah titik 100 penyakit. Cuma persoalannya, kenapa dua titik tersebut? Kenapa tak titik yang lain? Yang pertama, tuan-tuan, puan-puan, banyak hadis Nabi tentang bekam ini, kalau kita tengok, kebanyakannya yang paling popular titik al-kahil dan titik umur muhit bahagian kepala. Okey, kebanyakannya tentang racun, Nabi diracun, Nabi berbekam di al-kahil. Okey, apa lagi? Nabi sewaktu ihram pun al-kahil juga. Sementara ada titik yang lain juga, tapi titik al-kahil sangat popular. Yang kedua, titik umur muhit pun sama. Okey, bila sakit kepala, Nabi berbekam di titik umur muhit ataupun titik komadoha. Ini banyak khilaf lah. Okey, kat mana lokasi tersebut. Cuma saya suka merujuk kepada beberapa tabib-tabib kita lah. Okey, terutamanya yang daripada Indonesia. Okey, daripada Persatuan Bekam Indonesia. Diorang dah meletakkan umur muhit bahagian puncak kepala, al-kahil bahagian dada. Okey, saya tunjukkan poster sebentar ya. Sebentar. Okey. Nampak tak ni? Okey. Kat mana titik umur muhit? Ni titik umur muhit, titik 100 penyakit. Tak tahu tu korang boleh nampak tak nampak ni. So dekat poster ni dia ada tulis lah, titik umur muhit, titik 100 penyakit. Okey, titik 100 penyakit. Yang kedua adalah titik al-kahil. Sama juga. Okey, kat tengah ni, titik al-kahil, titik 100 penyakit. So, ada dua titik yang dikenali sebagai titik 100 penyakit. Tuan-tuan, puan-puan, tolong ingat, titik ni sangat penting. Yang pertama, titik umur muhit di atas puncak kepala. Dan yang kedua, titik al-kahil di tengah-tengah ni, di antara dua bahu. Tengah-tengah tu ada titik al-kahil. Okey, juga adalah titik 100 penyakit. Dua-dua ini titik yang sangat penting dalam perubatan bekam. Ataupun kita panggil dia titik ibu titik lah. Kalau silat ada ibu silat. Kalau dalam perubatan bekam ada ibu titik bekam. Ibu dia adalah umur muhit. Nama pun umur kan. Umur muhit dan al-kahil. Dua-dua ini sangat penting. Okey, untuk sakit apa pun, bekamlah pada titik ini. Okey, saya suka. Okey, sebab saya baca posting daripada Ustaz Kasur. Tuan-tuan boleh follow lah. Okey, sekarang ni dia bagi tahu titik kahir merupakan titik nabawi, titik sunnah Nabi lah. Dasarnya hadis sahih riwayat Abu Daud. Okey, hadis sahih betul. Semua penyakit dapat dibekam pada titik ini kerana beberapa alasan yang sudah dijelaskan. Okey, dia dijelaskan, nanti saya akan jelaskan. Okey, semua penyakit kalau boleh ambil titik kahil ini sebagai titik yang wajib. Kerana apa? Kerana ulama tabib dulu dalam kitab mereka, contohnya daripada kitab Tahzib Al-Asar Al-Tabari. Okey, dia bagi tahu. Okey, daripada kitab Tahzib Ibnu At-Tabari ni dia bagi tahu semua penyakit boleh dibekam pada titik al-kahil. Okey. Dan juga dalam kitab yang lain seperti Zadul Ma'ad. Okey, kitab Zadul Ma'ad juga dia menukilkan bahawa
Titik kahil ini adalah titik yang boleh rawat segala penyakit. Titik pentinglah untuk merawat segala penyakit. Maksudnya dia adalah titik yang wajib diambil. Okey. So, dalam kitab tersebut juga dia bagi tahu, okey, menjadi kesalahan apabila para pembekam tidak mengambil titik al-kahil sebagai titik wajib. Okey, ada juga yang bagi tahu begitu. So, dia adalah titik yang penting. Dia punya dasarnya adalah apa? Daripada beberapa kitab ulama dulu. Yang pertama ulama Imam At-Tabari. Imam At-Tabari sangat terkenal. Juga dia ada kitab tentang kitab perubatan. Okey, hadis dengan perubatan. Okey. Dan juga beberapa kitab lain. Okey, kitab lain seperti Zadul Ma'ad. Okey. Dia menukilkan pentingnya kitab al-kahil ini diambil semasa bekam untuk segala penyakit, jadikan sebagai titik yang wajib. Okey, so antara titik pamungkas lah kalau bahasa Indonesia tu, titik pamungkas. Maksud titik penamat ataupun titik yang penting untuk merawat all disease, segala penyakit. Ambillah titik al-kahil ini. Okey, lokasinya dekat mana? Nanti saya panggil nanti last kali saya panggil anak saya jap. Saya tunjuk supaya lebih jelas lah. So, saya nak bagi go through dulu satu-satu. Okey, yang pertama titik al-kahil. Kenapa titik al-kahil ini penting? Salah satunya daripada hadis Nabi. Keduanya daripada kitab ulama, ulama silam. Dia bagi tahu, dia dah buat kajian, titik ni memang titik yang penting. Sampai kepada perubatan akupuncture sekalipun, ia adalah satu poin yang penting. Poin yang penting. So, jadi tuan-tuan, titik yang kedua adalah yang dinamakan titik umum muhid. Titik umum muhid terletak di atas puncak kepala. Walaupun tak ada hadis tentang merubat 100 penyakit pada umum muhid, memang tak ada. Cuma banyak hadis kelebihan dan hadis tentang Nabi berbekam di bahagian kepala. Sangat banyak. Dan ada juga Nabi memberitahu, bekam di komadoha, iaitu bahagian kepala, boleh mengubati 72 penyakit. Ada juga hadis. So, ulama menetapkan titik yang kedua yang paling penting adalah umum muhid, iaitu titik di atas puncak. Cara dia nak dapatkan titik, ini sangat penting. Tuan-tuan kena saya bagi tahu cara dia sebab dalam titik umum muhid ataupun dalam dalam titik akupuncture adalah DU20. Titik DU20. DU20 ataupun GV20 sama juga. Tempat tu adalah tempat yang sama untuk titik umum muhid. Kalau tanya dekat golongan akupuncture, umum muhid memang dia tak tahu. Tanya dia GV20 ataupun DU20. Dia orang tahulah puncak kepala titik dia. Kat mana? Dalam buku akupuncture dia bagi tahu daripada pangkal rambut ni ke titik DU20 adalah jarak dia 5 cun. 5 cun. 5 cun. So, kalau cara dia, ni jari kita ni, ini adalah 3 cun. 3 cun. Ni jarak ni. Ini adalah 3 cun. 4 jari ni. Ini 3 cun. So, tambah lagi 2 cun. Tambah ibu jari ni. Ibu jari ni 1 cun. So, ni 3 cun. Tambah lagi 4 cun. Tambah lagi 1. 5 cun. So, cara nak letak dia kat mana? Dekat pangkal rambut depan, bahagian depan. Ini pangkal rambut dia. Ini 3 cun. Tambah lagi 1 cun. Jadi 4 cun. Tambah lagi 1 cun. Jadi 5 cun. Situlah poin dia. Sinilah poin dia. Itu dalam akupuncture. Dia bagi tahu cara nak mendapatkan titik DU20 ataupun GV20.
cara dia adalah 5 cun daripada pangkal rambut depan ataupun 7 cun daripada pangkal rambut belakang. Okey, terpulang. Nak ikut mana? Nak lalu ikut mana? Kalau daripada pangkal rambut depan, ambil 5 cun daripada depan. Kalau daripada pangkal rambut belakang, ambil 7 cun daripada pangkal rambut belakang. Okey, itu adalah titik umuh-muhin. Okey. So, kenapa boleh ulama letakkan dekat situ? Maksudnya ulama dah kajilah. Okey, seperti mana tuan-tuan tengok dalam poster ni. Poster ni bukan saja-saja diorang letak point tu suka-suka tau. Sebab ini semua poster ni dah di-verified oleh pakar-pakar bekam daripada Indonesia. Okey, ada referen ni kat bahagian bawah ni. Ni saya bagi tahu lah ni. Okey. Okey, siapa yang dah referen untuk poster ni adalah Dr. Wada. Okey, apa lagi? Ustaz Kasus Wardi. Okey, Dr. Sulaiman Ali. Banyaklah. Okey, daripada kitab Ibnu Zahabi, Tibun Nabawi, Aiman bin Abdul Fattah. Banyaklah. So, titik-titik ni memang kita punya, saya terima kasihlah kepada Persatuan Bekam Indonesia kerana berjaya memetakan titik bekam sunnah Nabi dan titik-titik yang lain. Okey, dalam satu poster. Okey. So dalam satu poster ni dia dah meletakkan lokasi titik tu dekat mana. Okey, dah dengan apa ni namalah, nama titik, saiz cup, apa lagi? Penyakit apa boleh dirawat. Semua dah dalam poster. 9 dalam 1. 9 perkara dalam satu poster. So kat sini kita dah tahu dah, okey. Maksudnya bukan dia suka-suka meletakkan titik atau point pada poster ini. Ini semua ni dah referen yang diambil dan yang dikaji dalam kitab-kitab Tabib. Okey, kitab-kitab Tabib zaman salafus soleh sampai kepada kitab Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan sampai kepada kitab yang kita ada sekarang ni dah dipetakan dengan tepat lokasi dia, dah dibincangkan. Okey, so kita tinggal taklik je lah. Kita nama taklik lah. Taklik. Kita ikut sajalah sebab apa? Sebab yang buat poster ni pun bukan kecil-kecil anak. Memang pakar-pakar semua. Memang doktor-doktor semua. Memang pakar-pakar hadis. Memang pakar-pakar membedah kitab. So kita tinggal follow saja. So daripada poster ni kita tahulah. Okey, ni ada 2 titik yang sangat popular. Yang pertama titik Al-Kahil. Yang ini di antara 2 bahu tengah-tengah tersebut. Dan yang kedua adalah titik umuh-muhin. Okey, saya lukislah ya. Okey, saya lukis sekejap ya. Untuk anda senang faham. Okey. So, kalau tak cantik, tak maaf lah ya. Okey. Ni katalah ni. Okey. Saya tunjuk titik dulu supaya korang mana faham. Okey. Okey, tengok dulu. Nampak ke tak nampak ni? Ke terbalik? Saya pun tak tahu. Okey. Titik Al-Kahil ni, cara nak dapatkan dia. Okey, baras bahu. Okey, ini tengah-tengah ni. Antara bahu dan kepala. Bahu paling hujung. Okey, dibuat garis lurus. Dan antara tengah-tengah ni, tulang belakang ni, pertemuan antara garisan bahu ke bahu dan barisan tulang belakang ini, okey, adalah titik kahil. Ataupun kalau dalam anatomi, titik kahil ni antara
C7 dengan T1. Betul tak? Kalau ada yang salah, minta bagi tahu ya. Okey. Sekejap ya. Sebentar dulu. Sebentar, tunggu kejap. Okey tuan-tuan. So, titik Al-Kahil ni, cara nak dapat ke adalah pada lokasi C7 dan T1. Okey, C7 dia punya kalau anatomi tulang tu. Okey, C7 di antara C7 dan T1. Okey, ada juga yang mengatakan antara T1 dan T2, tak ada masalah. Sebab kalau antara T1 T2 dia bawah sikit. Bawah sikit je. Lebih kurang dalam 1 cun saja. Okey, besar jari ni saja. So tak ada masalah. So jangan ambil atas sangat. Atas sangat tu dah di atas C7. C7 pun kat sini lah. Okey, C7 bawah ni dah T1. Okey, tulang belakang. Nampak ke? Maaf lah ya kalau tak berapa nampak. Saya kena. Alamak. Pandai-pandai lah nanti korang. Korang cuba search dekat Google lah. Lokasi C7 dan T1 kat mana? Dekat situlah titik Al-Kahil. Okey, kat mana lokasi di antara C7 dan T1, tulang kita tu, C7 dan T1, tengah-tengah tu adalah titik Al-Kahil. Okey, di tengah-tengah tu titik Al-Kahil. Ataupun di antara T1 dan T2, bawah sikit pun boleh. Pun juga adalah titik Al-Kahil. Ini semua pendapat daripada Ustaz Kasur Suwardi lah. Ustaz Kasur sangat terkenal. Dia bekas Persatuan Bekam Indonesia, mantan. Dia banyak mengkaji tentang hadis-hadis Nabi, tentang kitab-kitab tib, dan dia simpulkan Al-Kahil, lokasi yang tepat adalah di antara T1 dan T2. Itulah pendapat dia lah. Juga ada pendapat lain di antara C7 dan T1, T1. Okey, C7 dan T1. Okey, dan ada juga pendapat T1 dan T2. Di antara tersebut adalah titik Al-Kahil. Itu titik yang tepat tuan-tuan. So boleh rujuk, boleh Google. Okey, macam mana nak dapat titik Al-Kahil? Okey, di antara C7 dan T1. Okey, dan pendapat lain yang mengatakan T1 dan T2. Di antara tersebut adalah titik Al-Kahil. Okey tuan-tuan, macam mana? Dah dapat ke? Okey, yang kedua. Okey. Yang kedua, umum muhit. Umum muhit ni saya lukis kejap lah gambar kepala. Saya gambar kepala. Okey. Kurang besar lah kejap ya. Tak apalah. Okey tuan-tuan, sebenarnya alamak pun. Sekejap ya. Alamak, saya kena. Sorry lah tuan-tuan. Orang tak pandai lukis macam ni lah jadinya. Okey, kecil-kecil tak nak belajar melukis eh. Okey. Okey, nak lukis rambut dia payah ni. Okey.
Okey. Tak tahulah macam orang ke tak ni. Terpulanglah. Okey, untuk bahagian umum muhit daripada pangkal rambut depan hingga pangkal rambut belakang dibahagi 12. Jika pangkal rambut depan dan pangkal rambut belakang ni, daripada depan ni sampai belakang, jika dibahagi 12 bahagian, okey, so kalau daripada depan, titik umum muhit itu adalah 5 bahagian, 5 unit daripada pangkal rambut depan. Okey, so kalau daripada belakang, pangkal rambut belakang ni, pangkal rambut yang tumbuh di bahagian belakang ni, kalau nak kira daripada belakang, ambil 7 bahagian ataupun 7 unit daripada belakang ke depan. Macam mana nak ukur tu? Okay, kalau kat depan ni 5 cun lah. Kalau dari belakang ni 7 cun. Okey, ni cara yang tepat. Sebelum ni, kalau kebanyakan kalau dekat masa dulu saya belajar, mula-mula kelas bekam, dia suruh kira pakai telinga ni. Okey, telinga ni ke atas. Tu titik dia. Tapi bila ikut telinga ni ke atas, dia tak berapa tepat tau. Dia jadi ke depan sikit. Sebenarnya dia tak betul-betul di atas puncak. Dia belakang sikit. Okay, kalau ikut telinga, kalau kita straight telinga kanan, telinga kiri ni, kalau kita straight sampai ke puncak, okay, dia sebenarnya kurang tepat. Dia kurang tepat. Dia sebenarnya kena anjak sikit ke belakang. So, cara yang tepat dia adalah guna kaedah ni. 5 cun daripada pangkal rambut depan. Ataupun 7 cun daripada pangkal rambut belakang. Okey, tapi kalau ikut saya nak kira 5 cun macam nilah. Ini 3 cun. 4 jari ni 3 cun. So tambah lagi 2 cun. Okey, ni 3 cun, tambah lagi 1 ibu jari. 4 cun, tambah lagi ibu jari. 5 cun. So jaraknya lebih kurang tebal ni lah. Macam ni. 5 cun. Kalau kita letak dekat pangkal rambut depan, okey, itulah titik dia. Titik dia. Faham ke? Okey. Dia agak teknikal sikit lah. So, ini titik yang tepat untuk mencari titik umum muhit ataupun ala roksi. Titik sunnah Nabi ataupun titik 100 penyakit. Okey, dalam poster 9-in-1 tu, titik umum muhit adalah titik 100 penyakit. Lokasi dia dekat kalau dalam titik akupuncture, lokasi dia adalah dekat GV20 ataupun DU20. GV20 ataupun DU20 itulah titik umum muhit. So, kat sinilah kawasan ni. Kawasan ni adalah titik umum muhit. So, boleh bekam kat kawasan ni. Okey. Okey, faham ke? So, malam ni kita hanya berbincangkan tentang titik 100 penyakit. Okey, anda bersama Brojeb malam ni. Saya Brojeb dari Raja Bekam. Kita sembang-sembang berkenaan dengan titik 100 penyakit. Titik yang sangat popular. Titik yang sangat penting. Titik yang sangat sangat berharga ataupun ibu poin pada perawat bekam. Kena tahu 2 titik ini. Sakit macam mana sekalipun, kalau boleh, ambillah 2 titik ini. Sama ada titik umum muhit dan al-kahil, dua-dua ambil, ataupun ambil salah satu. Okey, al-kahil saja atau umum muhit saja dan tambah poin yang lain lah. Okey, maksud dia walau apa pun penyakit, seboleh-bolehnya ambillah titik 100 penyakit ini. Jika tak boleh mampu buat 2 titik ini, okey, memadai hanya ambil satu saja. Okey, sama ada al-kahil ataupun umum muhit. Jadikan dia titik wajib. Jadikan dia titik wajib untuk anda merawat pesakit anda. Tak kira penyakit apa pun, jadikanlah 2 titik ini adalah titik wajib untuk merawat. Okey. Kerana apa? Kerana dah terbukti, dah tercatat dalam kitab-kitab tip dahulu bahawa 2 poin ini sangat penting. 2 poin ini sangat penting untuk para pembekam mengambil poin tersebut pada
rawatan pada pesakit mereka lah. Pada rawatan pesakit anda. Okey. So, rasanya kita dah live berapa lama ni? Dekat 1 jam ke? Okey. Betul juga 1 jam. So, ada apa persoalan tak? So, minggu depan kita akan bincang kepada perkara lain pula. Okey, pada malam ini saya ulang lagi, kita berbincang mengenai poin 100 penyakit. Iaitu ada 2 poin, iaitu Al-Kahil dan Umum Muhit. Dan kita dah bincang macam mana nak dapatkan poin yang tepat, lokasi yang tepat pada Al-Kahil dan Umum Muhit dan apa kelebihan dia. So kelebihan dia, kalau kita tengok dalam kitab-kitab ni pada bagi tahu. Okey, Al-Kahil boleh rawat apa? Okey. Dalam kitab buku Sembuh dengan Satu Titik daripada Dr. Ali Redha, dia bagi tahu untuk titik Umum Muhit dia boleh rawat, dah bagi tahu vertigo, sakit kepala, migraine, rhinitis, sinusitis. Okey. Apa lagi? Vertigo, sakit kepala, skizofrenia, nyeri vertik, apa lagi? Demam, flu, sakit kepala, afonia, afasia. Okey. Mania, banyak sangat sakit ni. Semua okey, kejang, gangguan kelopak mata. Okey. Tu Al-Kahil pula, penyakit TBC, meningitis, kejang, asma, flu, batuk, sakit kepala. Apa lagi? Torticalis. Ni bahasa Indonesia radang sendi otot. Banyaklah. So sebahagian. So dalam Dr. Redha sendiri dia dah bagi tahu titik-titik tersebut memang boleh untuk rawat sakit-sakit tertentu. Okey. So kalau kita rujuk saya tak ada kejap Kalau korang perasan kalau korang rujuk mana-mana kebanyakan poin. Okey. Dalam mana-mana buku, kebanyakan poin setiap penyakit mesti ada melibatkan titik kahil dan titik umum muhit. Okey, macam Dr. Aziz Asafif sendiri pun sama. Dia titik al-kahil dengan umum muhit ada titik yang penting. Okey. Okey, banyak sakit rheumatoid. Okey. Sakit hati, penyakit hati, liver, darah tinggi pun sama juga, dia ambil titik al-kahil. Diabetes, okey, pun titik al-kahil ada. Okey, obesity pun ada. Banyak okey. So alright. So ini tak ada. Tak ada. Okey, ini tentang perbahasan satu titik. So tuan-tuan puan-puan, kita dah di penghujung. So saya ucapkan terima kasih kepada yang dah join. Okey, alamak, saya nak baca ni saya kena dekatkan dulu maaflah, saya kena dekatkan. Alright. Okey, okey, daripada Hanafi Jama, maksudnya dua titik itu buat antara satu. Okey, boleh. Boleh tuan. Tuan Hanafi Hijamah, sakit apa pun seboleh-bolehnya ambil kedua-dua titik tersebut. Titik al-kahil dengan umum muhit sekaligus. Jika tak boleh, jika tak berkesempatan, memadai ambil salah satu. Okey, salah satunya apa? Al-kahil contohnya. Ataupun umum muhit. Ambil salah satu pun dah cukup baguslah. Tapi kalau boleh ambil dua-dua titik sekaligus, umum muhit dan al-kahil, itu sangat terbaik. Sebagaimana dalam kitab Imam At-Tabari, dalam kitab yang lain tadi saya sebutkan tadi, ulama silam, ulama tib zaman silam, dia mewajibkan setiap penyakit ambil titik al-kahil. Okey, titik al-kahil. Okey. So salam tuan, penyakit yang berisiko tinggi boleh ke bekam? Poin tersebut. Risiko tinggi tu macam mana tu? Okey, risiko tinggi ni
pada saya yang berisiko macam dah badan yang dah terlampau lemah, itu pun tak boleh sangat. Memang tak boleh lah. Kalau contohnya dah macam dah kondisinya sangat teruk, memang kena terbaring ke hospital, itu pun tak digalakkan. Okey, kita kalau boleh ada rujuk kita punya SOP lah. Okey, SOP kita ada SOP yang dah ditetapkan oleh KKM sebenarnya, tapi kat situ kena baca balik. Okey, kalau keadaan dia tak terlampau teruk, okey, masih lagi boleh sedar, dia sedar dan dia boleh lagi bergerak. Okey, maksudnya dia bukan penyakit yang bahaya untuk dibekam. Dia ada penyakit yang bahaya tau. Contohnya yang darah rendah, okey, darah rendah ataupun darah yang terlampau tinggi. Tekanan darah yang terlampau tinggi pun tak sesuai. Tekanan darah rendah lagi lah tak sesuai. Okey. Kencing manis yang kronik pun tak berapa sesuai. Tapi ada cara dia lah. Okey, kalau kencing manis tu, kaki dia tu, badan dia tu tak boleh buat banyak-banyak cup. Okey. Kena buat satu je. Itu pun kena test dulu. Jangan terus cucuk banyak-banyak. Kena test satu dulu. Tengok darah dia. Dia boleh berhenti tak? Kalau darah dia tak boleh berhenti, tinggalkan dululah. Okey, tinggalkan dulu. Okey. Nah, ialah kencing manis kronik. Kencing manis kronik, bahagian pinggang ke bawah tu tak digalakkan untuk dibekam. Untuk kencing manis kronik hanya boleh bahagian pinggang ke atas, itu pun kena tengok dulu. Kena buat test dulu. Test satu cup dekat titik Al-Kahil contohnya dan tusuk satu kali dulu. Tengok darah dia macam mana. Kalau darah dia lepas tu beberapa minit dia boleh berhenti, okeylah, boleh buat bekam. Tapi kalau darah dia memang susah nak berhenti, susah nak baik selepas tu, stop lah. Boleh buat uji kaji. Ini daripada Dr. Azrinas. Saya dapat, dia bagi tahulah. So kalau nak kencing manis ni boleh, tapi kena buat test dulu. Test dekat satu titik dan satu tusukan dulu. Kalau tengok darah ni boleh berhenti, go on. Boleh buat bekam. Tapi jangan banyak-banyak lah. Ambil seminima mungkin. Seminima tusukan, seminima bilangan. Okey. So, tapi elakkan bekam di bahagian pinggang ke bawah. Tu tak digalakkan. Okey, nak buat bekam untuk kencing manis bahagian pinggang ke atas. Okey. So, maaf saya tak lempak nak baca. So, okey. Okey, ada juga saya belajar daripada Dr. Zinas. Okey, kalau mana-mana info saya ni ada bersalah, bagi tahulah ya. Bagi tahu. Saya pun dah lama tak ulang kaji ni, baru nak berkongsi ilmu sikitlah. So, terima kasih kepada yang join live kita pada malam ni. Okey, berjumpa kita pada minggu depan. Topik yang lebih menarik nanti kita akan war-warkan di Facebook ataupun di media sosial lain lah. Okey. So itu saja. Terima kasih kepada yang dah join. So kita boleh jumpa lagi minggu depan, anda bersama saya Brojeb. So sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak reti nak matikan live ni macam mana. Aduh.
Macam mana nak matikan live ni tuan-tuan? Maaflah ini dah apa ni, newbie dalam TikTok ni macam ni lah. Terpaksa minta bantuan. Mana dia punya end tu?